Salam sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini cikgu akan membawa tajuk bab 3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Sebelum itu, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana sebenarnya bahan ini adalah daripada Cikgu Suraya Begum dan dia telah memberi kebenaran untuk digunakan dan cikgu memberikan dia audio ataupun suara ratar. Ya, seterusnya dalam bab ni dia ada 3.1, 3.2 dan 3.4 sehingga 3.5 ya. Okey, jadi kita lihat dulu yang pertama 3.1 latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Jadi seperti yang kita belajar di bab sebelum ni, kita tahu bahawa sistem beraja ni adalah kerajaan daripada zaman dahulu lagi, dan di Tanah Melayu yang paling terkenal adalah Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ataupun dipanggil KMM ya. Okey, kemudian yang kedua ialah pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia II. Dia berkaitan juga dengan warisan yang dibawa daripada KMM di negeri-negeri Melayu. Jadi boleh katakan setiap satu negeri sekarang ni macam Perak sebagainya dulu disebut sebagai kerajaan Perak. Jadi dia ada rajanya di situ ya, itu sebelum Perang Dunia Kedua lah, yang Jepun tu. Ketiga adalah pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun ya. Semasa pendudukan Jepun, keadaan raja tu dia mula tidak dapat memerintah sepenuhnya ya, sebab ada kuasa Jepun. Bagaimanapun Jepun tidak menghalang sangatlah. Macam kalau British dia ada sistem residen kan. Kalau ini masa Jepun dia tidak menghalang sangat. Soal agama dia letakkan di bawah sistem beraja ya. Okey, seterusnya yang keempat ialah pemerintahan beraja selepas Perang Dunia Kedua. Ada perubahan di mana British kembali lagi dan dia mula memperkenalkan ada satu sistem kerajaan dipanggil Malayan Union. Okey, jadi dalam Malayan Union ni kedudukan raja-raja tergugat ya. Seterusnya ialah selepas merdeka tahun 57, kedudukan raja ni dipulihkan, dikembalikan. Tapi dia tidaklah menjadi raja mutlak ya. Dipanggil raja berperlembagaan. Maksudnya raja terpaksa mengikut undang-undang yang sedia ada. Kalau sebelum ini raja di atas, undang-undang di bawah. Tapi kali ini perlembagaan di atas, raja sendiri berada di bawah perlembagaan. Maksudnya raja pun kena mengikut undang-undang yang di dalam perlembagaan. Okey, dan kuasa raja telah berkuranganlah. Seterusnya demokrasi berparlimen, maksudnya rakyat sendiri yang menjalankan pentadbiran atau kerajaan yang memerintah ya. Jadi begitulah dia punya latar belakang ya. Jadi pemerintahan tu nampaknya dia berkembang mengikut peredaran masa. Baiklah, kita lihat pula tentang sikit pasal Raja Kesultanan Melayu Melaka ya. Jadi seperti yang kamu tahu, selalu cikgu cakap, raja di sana sangat dikagumi, sangat berwibawa. Jadi maksud berwibawa ialah dia mempunyai kuasa yang sepenuhnya, kuasa mutlak dalam hal pentadbiran, pemerintahan, kehakiman, dia yang menentukan semuanya. Jadi undang-undang yang digunakan pakai masa di Kesultanan Melayu Melaka ada dua, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.
Ini menjadikan kehidupan di Melaka menjadi sangat sistematik kerana di laut ada undang-undang, di darat ada undang-undang, ya. Jadi di situ kalau kamu nampak, ya, raja dia mempunyai peranan yang banyak lah dalam hal agama, ya, ketua kerajaan, raja sumber undang-undang dan sebagainya. Itu serba ringkas, ya, tentang KMM. Okey, selepas Kesultanan Melayu Melaka, diteruskan beberapa buah kerajaan meneruskan tentang kehebatan Sultan Melaka ni, ya, Kesultanan Melayu Melaka. Kita panggil legasi Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi yang mana saja yang itu yang menerimanya ialah Kesultanan Johor Riau, Pahang dan juga Perak. Jadi sebenarnya mereka ni semua ada berkaitan persaudaraan. Okey. Kesultanan Johor Riau itu yang meneruskannya adalah Kesultanan Terengganu, Kesultanan Selangor. Seterusnya ialah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka, meneruskan lagi, ya, teruskan lagi selepas KMM ialah Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Seterusnya Kesultanan Kedah adalah kerajaan terawal diasaskan di negara kita. Jadi ini adalah kerajaan-kerajaan yang menerima pakai, ya, menerima pakai undang-undang Sultan Melaka ataupun Kerajaan Melayu Melaka. Tapi Kedah ni kelas pada awalnya memang dia betul dia sejak zaman Meso lagi, ya, Neolitik dia sudah wujud, ya. Jadi inilah dia yang meneruskan legasi Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi kita akan lihat di sini pemerintahan masa sebelum Perang Dunia Kedua. Raja ni memang cuba menghalang penjajahan British, ya. Sebab mereka menggunakan undang-undang dalam kerajaan mereka sendiri. Tapi bagaimanapun tidak dapat menghalang, ya, kuasa British. Contohnya negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Mereka kemudiannya menerima residen untuk menasihati Sultan di kerajaan mereka. Jadi tapi raja itu masih kekal berdaulat, ya. Rakyat masih patut taat setia kepada Sultan. Okey, seterusnya British mengambil alih pemerintahan pada peringkat pembesar negeri. Maksudnya Sultan masih ada tapi kuasa pentadbiran peringkat negeri itu contohnya bendahara, temenggung semua telah diambil alih, ya, oleh residen. Jadi di situlah pembesar kalau kamu nampak mereka merasa tidak puas hati kan campur tangan British di kerajaan mereka. Dan di negeri-negeri Melayu tak bersekutu, raja masih kukuh berkuasa. Yang tadilah selain daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, raja-rajanya masih kukuh. Walaupun ada penasihat pentadbiran negeri dijalankan oleh pembesar. Jadi ada penasihat, kemudiannya penasihat British juga, tapi pembesar tu masih menjalankan pentadbiran, ya. Dia tidak seberani residen di negeri-negeri Melayu bersekutu, ya. Okey, seterusnya kalau kamu lihat raja-raja Melayu ni dia terpaksa menerima British kerana dia melalui perjanjian, ya. Jadi dia terpaksa. Dia adalah sebab-sebabnya tu, ya. Okey, seterusnya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu adalah contoh menunjukkan adanya sudah undang-undang yang cuba menghalang perluasan kuasa British. Mereka mahu mengekalkan kedaulatan, ya, kerajaan mereka.
akan nampak satu-satu kerajaan telah jatuh ke tangan British. Jadi British yang jadi mereka pun cepat-cepat buat perlembagaan ataupun dipanggil undang-undang. Jadi tadilah Johor dan juga Terengganu. Jadi ini antara dua kerajaan yang paling lambat jatuh ya ke tangan British. Okey. Jadi raja masih lagi ketua negeri mengesahkan undang-undang dan negeri-negeri Melayu ni hanya menjadi naungan British. Maksudnya kalau ada kepentingan British di situ, kerajaan British akan uruskanlah. Tapi kuasa di negeri itu masih dipegang oleh raja ataupun sultan. Okey, semasa pendudukan Jepun, keadaan berubah sikit ya. Tadi di negeri Melayu bersekutu tu, residen tu dia pentadbiran tadi kan, semua dikuasai oleh residen sehingga menggugat keadaan kedudukan raja-raja Melayu. Tapi semasa Jepun, dia memang pentadbiran 100% dikawal oleh Jepun. Tapi kedudukan raja-raja Melayu diiktiraf dalam hal ehwal agama. Seterusnya, raja masih memperoleh pendapatan. Pengiktirafan diisytiharkan semasa persidangan raja-raja Melayu di Semenanjung dan Sumatera. Jadi raja-raja Melayu dan Sumatera ni dulu dianggap macam satu ya. Okey, seterusnya raja-raja Melayu diletakkan di bawah penguasaan Gubernur Jepun di tanah Melayu. Jadi dia semakin berubah ya, lain keadaan, lain lagi berubah. Okey. Okey, selepas Perang Dunia Kedua, Jepun kalah, British kembali lagi dan kali ini dia membawa satu sistem kerajaan yang baru iaitu dipanggil Malayan Union ataupun MU. Ya, iaitu pada tahun 1946 ya. Okey, jadi semasa Malayan Union ni inilah paling kritikal di mana Raja Melayu hilang kuasa. Okey, Malayan Union ni dia hendak menjadikan rakyat ni yang lebih berkuasa daripada raja. Jadi bermula daripada situlah Malayan Union ni telah menaikkan kuasa rakyat dan menidakkan raja Melayu. Okey, mana banyak perkara diuruskan oleh Kabinet Malayan Union ya. Okey, jadi pemerintahan diambil alih oleh Ratu England melalui Gubernur. Okey, Gubernur yang pertama ialah Sir Edward Chen. Kemudian Raja Melayu bersepakat menentang Malayan Union disokong oleh rakyat ya. Akhirnya menubuhkan UMNO sebagainya tu orang Melayu jadi bersatu. Kerana bimbang akan kehilangan tamadun ataupun legasi Kesultanan Melayu Melaka. Okey, akhirnya kuasa raja dikembalikan, diangkat sebagai raja berperlembagaan. Jadi di sinilah bermulanya raja berperlembagaan di mana kuasa raja mutlak sudah tidak ada ya. Okey, seterusnya raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka pada tahun 57 raja ni mengadakan merdeka kita kan. Jadi secara rundingan dan persetujuan raja-raja, artinya raja-raja ni dikekalkan tetapi telah disesuaikan dengan konsep demokrasi di mana rakyat yang menjalankan pemerintahan. Jadi di kalangan raja-raja tadi dilantik yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara kita. Okey, jadi mengiktiraf raja tetapi rakyat diberikan hak mengundi untuk memilih pemimpin yang layak memerintah negara. Okey, jadi di situ dia raja berperlembagaan, demokrasi, berparlimen selepas. Okey kelas, seandainya ada soalan bertanyakan, adakah sistem institusi beraja ni wajarkah dipertahankan di negara kita? Jadi ia memang wajar dipertahankan walaupun ada pihak yang menyatakan
macam-macam lah, dia telah ketinggalan zaman lah sebagainya. Jadi dia adalah sebenarnya tonggak kestabilan kerajaan kita, ya. Ada banyak sebabnya kenapa kerajaan menjadi stabil dengan ada pemerintahan beraja. Karena dia memegang satu kuasa yang eksekutif, kan? Jadi itulah dia. Dan dia menjadi teras perpaduan. Apa saja bangsa, agama, kaum sebagainya, dia menjadi teras perpaduan di negara kita lah. Okey, seterusnya pemerintahan beraja ni kita warisi sehingga hari ini dan kita akan pertahankan, ya. Jadi ini merupakan punca dan identiti kedaulatan negara kita. Kalau orang ada identiti negara lain, kita pun ada identiti. Pengenalan kepada kita ialah raja berperlembagaan, ya. Dan demokrasi berparlimen. Kita blend dia, kita gabung satu kali dan kita nampak raja dengan rakyat ni satu permufakatan, ya. Okey. Okey, baiklah. Jadi sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja, ya. Jadi sejarahnya ialah dari tahun 1897, yang ini masa British lagi, ya, tahun 1800, persidangan raja-raja, ya, melalui Durbar, dipanggil Durbar. Okey, kemudian tahun 1946 masa ni Melayan Union, Majlis Sultan-Sultan. Okey. Tapi sekarang sudah berubah sejak dari tahun 1948 dipanggil Majlis Raja-Raja sehinggalah kita merdeka, sehinggalah ke hari ini, ya. Jadi itu sejarah tentang institusi Majlis Raja-Raja. Apa maksud institusi ialah satu sistem berkaitan dengan Majlis Raja-Raja. Ini adalah penerangannya secara lebih lanjut lagi. Pada tahun 1987, kalau kamu nampak dia punya peranan, ya. Apakah peranannya ialah Majlis Persidangan Raja-Raja Negeri Melayu Bersekutu ni membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan British. Jadi mereka jadi wakil lah, ya, orang-orang tempatan dengan kerajaan British. Kemudian pada tahun 1946 Melayan Union. Jadi majlis ini tidak pernah diwujudkan kerana Melayan Union ni ditentang oleh orang Melayu. Jadi mereka boikot, ya. Mereka boikot kerajaan British masa itu. Tapi raja-raja ni masih lagi membincangkan tentang undang-undang berkaitan agama Islam. Seterusnya menasihati gubernur, ya. Okay, seterusnya Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 48. Okey, bila Melayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 48, jadi kita lihat terus pada peranannya, ya. Ahlinya masih lagi lah dari dulu 9 orang, ya, yang ada raja-raja Melayu. Okey, jadi mereka ni telah diberi kuasa, ya, dan mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang apa? Tentang pengubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan, ya. Dan seterusnya setelah merdeka, Majlis Raja-Raja pada tahun 57 dan seterusnya lah sehingga hari ini. Okey, pada tahun 63 kelas masuk Sabah dan Sarawak. Jadi Majlis Raja-Raja tu kali ini ada juga 9 orang raja dan ada 3 lagi yang bukan raja. Iaitu 4 orang, ya. Satu dari Melaka dipanggil yang di-Pertuan Negeri Melaka, Pulau Pinang dan juga Sabah dan Sarawak. Okey, jadi mereka ni sama juga peranannya. Okey, terlibat dalam bincangkan hal-hal isu-isu negara lah yang berkaitan dengan Majlis Raja-Raja. Tetapi bila membincangkan tentang siapakah yang menjadi yang di-Pertuan Agong dan timbalannya, yang di-Pertua ni 4 orang tidak terlibat kerana tidak ada raja di dalam negeri mereka, ya. Seterusnya ialah tentang mohor besar, ya. Kalau kamu nampak
Itu ialah gambar ataupun chop untuk menurunkan chop ya. Bermaksud kalau ada satu peraturan daripada istana, maka peraturan itu kenalah dia ni bentuk dia punya seal ya. Chopnya tu diturunkan. Okey, jadi chop ini menunjukkan bahawa dia telah sah daripada istana. Dia dari tulisan Jawi, okey, digunakan sehingga kini ya. Okey, daripada sejak 1948 sehingga kini masih digunakan lagi. Okey, dia lambang kekuasaan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Contohnya lah, disimpan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja yang juga setiausaha Majlis Raja Raja. Jadi contohnya macam kita puasa, hari raya, kan puasa ni melibatkan agama Islam. Jadi agama Islam dibawa puasa raja-raja ya, yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang tidak ada raja. Jadi di sini yang walaupun yang bukan lihat tu bukannya raja-raja sebagainya, tapi setelah dia mengeluarkan bila tarikh puasa, tarikh hari raya sebagainya, maka diserahkan kepada setiausaha ataupun penyimpan mohor besar raja-raja setelah diperkenankan oleh raja-raja. Jadi raja-raja memperkenankan, okey, tuluslah besok kerana ada nampak anak bulan sebagainya. Jadi diturunkan chop dan diisytiharkan di TV kita ya oleh penyimpan besar mohor raja-raja. Kalau kamu nampak ada kan beliau yang duduk-duduk dan dia bercakap. Itulah orang tunggu-tunggu selalunya kan. Okey, yang ini adalah berkaitan dengan fungsi Majlis Raja-Raja ya. Mengikut perlembagaan. Dia bukan boleh buat suka-suka. Dia mestilah mengikut peruntukan perlembagaan undang-undang ya. Okey, apa dia? Satu ialah menjadi rujukan tentang kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sabah, Sarawak dan kepentingan kaum lain. Okey, jadi mestilah dirujuk kepada Majlis Raja-Raja sebab ini isu yang besar. Seterusnya, mereka boleh saja bersetuju atau tidak bersetuju tentang sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi, tidak boleh dipertikaikan di dalam perlembagaan ya, sebab ada sudah peruntukan mereka setuju tidak setuju. Seterusnya, mereka juga memberikan nasihat berkaitan perlantikan jawatan tertentu. Contohnya jawatan Perdana Menteri. Jadi mereka memberi nasihat dan juga boleh memperkenankan restu mereka ya. Terusnya memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Okay, Majlis Raja-Raja juga mempunyai kuasa sebagai lembaga yang mengampunkan bersalah bagi kes tertentu. Biasanya yang dibicarakan dalam mahkamah tentera. Seterusnya, dia memperkenankan perubahan persempadan negeri. Mendapat berkenan raja negeri berkenaan. Contohnya, kalau di Perak ada nak berubah sempadan tu. Sebab adalah tertentu sebabnya kerana pilihan raya. Jadi, Raja Perak mestilah bersetuju dan membawanya ke Majlis Raja-Raja ya. Terusnya, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara tertentu. Kita sudah belajar pindaan perlembagaan boleh dipindah asalkan dia munasabah dan adalah hal-hal yang tertentu. Jadi ini pun mesti diberitahu kepada Majlis Raja-Raja. Okey, kesimpulannya bahawa Majlis Raja-Raja ni dianggap sebagai check and balance ya. Apa itu check and balance? Ialah pengimbang di dalam sistem demokrasi melalui dua cara. Apa caranya? Satu ialah dia ada mempunyai hak untuk berunding dalam perlantikan yang penting. Contohnya kalau mau melantik ketua audit negara, ketua hakim negara, hakim mahkamah atasan, ahli Suruhanjaya pilihan raya, maka dia boleh mestilah dirundingi dan untuk buat keputusan ya, dan juga hal-hal yang berhubung dengan dasar negara. Dan seterusnya,
Majlis Raja-Raja ni juga berperanan, okey, dan kita perlulah menghargai segala peranannya dan menghargai jasa mereka kerana dia tidak ada di negara lain. Okey, jadi inilah sangat penting kepada rakyat Malaysia agar tidak memperlekehkan berkenaan institusi Majlis Raja-Raja kerana dia mempunyai peranan yang besar. Okey, sekian. Untuk ini cikgu berhenti, nanti kita akan sambung. Sebelum itu, nanti cikgu akan nampakkan kepada kamu beberapa berkaitanlah dengan Majlis Raja-Raja. Okey.